Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDPR hari ini, kita akan sambung lagi dengan subtopik seterusnya 7.2.4 iaitu penyelesaian masalah. So, apa objektif pembelajaran untuk hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat charter. Okay, jadi kita boleh tengok dekat teks tu ada dekat muka surat 137 contoh 12. Dia ada tunjuk cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah ni. Okay, so kita tengok contoh 12. Rajah menunjukkan garis PAQ pada suatu satah charter. A ialah titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey. Kat sini dia ada garis PAQ. Inilah garis PAQ ni, satu garisan ni, garisan PAQ. A ialah titik tengah aku. Okey, A ni adalah titik tengah. Tentukan koordinat bagi P. Dia suruh cari koordinat dekat sini, P ni. Okey, so first kali kita kena faham betul-betul dulu masalah yang diberikan. Okay, so daripada masalah tadi kita dapat tahu yang kita ada satu garis PAQ dan dibagi titik tengah. Nampak tak? Walaupun dia tak mention ataupun tidak diberitahu dalam soalan, tapi bila kita diberi rajah, kita boleh tengok daripada rajah tu apa yang diberi, maklumat apa yang diberi. Okay, so sebagai contoh untuk rajah ini kita boleh tahu bahawa titik tengah iaitu A ni, koordinat A, titik tengah P antara PAQ ni, koordinat A adalah 02 diberi. Walaupun tidak diberitahu dalam soalan, tapi kita boleh tengok sendiri dekat rajah tu. Koordinat titik A adalah 02. Okay. So, satu info dah kita dapat keluarkan daripada rajah yang diberi. Okay, so apa lagi info yang kita boleh keluarkan? Okay, yang kedua kita boleh tengok kat sini adalah koordinat Q. Koordinat Q, kita boleh tengok kat sini paksi X dia adalah 2 dan paksi Y dia adalah 0. So, koordinat untuk Q adalah 2, 0. Ini adalah koordinat Q dan ini adalah koordinat A. Okay, so untuk pengetahuan, belajar cara sebenar untuk tulis koordinat untuk sesuatu titik ni adalah cara dia macam ni. So, contohlah titik A, untuk koordinat A, macam mana kita nak tulis koordinat untuk titik A ni? Kita kena tulis huruf besar dulu, A, kurungan, dan koordinat dia lah. Contoh, kalau kat sini koordinat A adalah 02. 0 ni adalah paksi X. Kita tengok kat paksi X ni adalah dekat 0. Tapi kita tengok paksi Y pula. Paksi Y kita berada di unit 2 kan. Okay, so koordinat dia adalah 02. So, cara yang sebetulnya untuk tulis koordinat adalah dengan menggunakan huruf besar. A, buka kurungan, 02. Sifar 2. Okay, 0 sebenarnya kita tak boleh guna, kita tak boleh sebut sebagai 0. Sepatutnya dalam istilah matematik ni kita kena guna perkataan sifar. Okay, sifar 2. Okay. Sama lah juga dengan titik-titik lain. Dia berbeza dengan huruf yang diberi tu lah. Kalau lah diberi Q, so Q tu kita tulis sebagai huruf besar Q dan tulislah koordinat dia untuk paksi X dan paksi Y. Okay, so seterusnya kita tengok yang kedua, kita ada dibagi merancang strategi. Okay, merancang strategi, jarak AP equals to AQ. Okay, sama dengan AQ, maksudnya panjang A ke P ni, panjang sini ke sini adalah sama. Contoh, kalau sini ke sini 2, sini pun 2. Itu maksudnya panjang dia sama. Dan daripada
info yang kita dapat ni, jarak AP sama dengan AQ, kita boleh tahu bahawa jika kita buat segitiga bersudut tegak ni, maksudnya sini sudut segitiga bersudut tegak, maksudnya atas ni pun kita boleh lukis satu lagi segitiga bersudut tegak, yang mana kedua-duanya saiz yang sama, sebab dia sama jarak kan. So maksudnya dua-duanya saiz sama. So kalau kita tengok untuk kita katakanlah, kita tulislah, kita label ni segitiga A. Okay, atas ni kita akan lukis segitiga B. Nampak? Ni B, ini A. Segitiga A dan segitiga B. Okay, jadi kita tengok segitiga A ni kat sini adalah jarak dia OQ ni adalah 2. Maksudnya jarak dia kat sini adalah 2 unit. So kita tulis kat sini 2 unit. So tinggi dia pula, tinggi segitiga dia adalah 2 unit juga. So kita tulis sini 2 unit. So disebabkan tadi jarak AP sama dengan AQ, maksudnya jarak segitiga A dengan segitiga B ni pun sama juga. Sini pun 2 unit, sini pun 2 unit. Okay, so selepas itu tengok apa pula dia bagi langkah seterusnya, langkah seterusnya adalah laksanakan strategi tadi. Okay, hitung kedudukan mengufuk dan mencancang bermula dengan titik A yang masing-masing 2 unit. Titik tengah A adalah 02. Tadi kita dah keluarkan titik tengah A, iaitu koordinat dia adalah 02. Jadi dengan kata mudahnya, disebabkan kita dah, soalan dia minta koordinat P. Koordinat P, kita kena cari koordinat P, dan maklumat yang kita ada adalah koordinat A dengan koordinat Q. Okay, dua-dua maklumat kita ada ni kita boleh guna untuk solve soalan ni, untuk selesaikan masalah ini. Okay, so macam mana nak buat adalah kita dah ada titik koordinat A dengan koordinat Q kan. Okay, koordinat A ni adalah titik tengah. Jadi kita kena ingat balik lah rumus titik tengah. Rumus titik tengah adalah rumus titik tengah adalah X1 plus X2 bagi 2 sama juga dengan Y. Y1 plus Y2 bagi 2. Okay, titik tengah dia kena ada bracket lah, sebab dia titik tengah kan. Titik tengah ni maksudnya dia koordinat, so dia kena ada bracket. Apa yang dimaksudkan dengan X1 dengan X2 ni? Okay, contohlah antara A dengan P ni. Okay, antara A dengan P maksudnya X1 dia dekat P, maksudnya X1 ni X1 koordinat dipasi X untuk P, dan X2 adalah koordinat dipasi X untuk A, dan bagi dengan 2 sama juga dengan Y1 plus Y2. Koordinat dekat paksi Y untuk P dengan koordinat untuk paksi Y untuk A. Itu yang dimaksudkan dengan X1 plus X2 dengan Y1 plus X2 dengan Y1 plus Y2. So pelajar kena tahulah yang mana satu yang kamu nak tetapkan sebagai X1 dan mana satu nak tetapkan sebagai X2. So kalau titik tu ditetapkan dengan X1, maksudnya Y pun dia jadi Y1. So kalau X2 dia akan jadi juga Y2. Dia kena partner, berpasangan, X1 Y1, X2 Y2. Dan lepas kita dapat tu, kita just gunakan rumus titik tengah. Okay, so untuk soalan ni dia minta kita cari koordinat P. So koordinat P, kita tengok balik rumus titik tengah ni adalah X1 plus X2. Untuk nak dapatkan koordinat P, maka kita libatkan titik P dengan titik A lah kan. Sebab titik A kita dah ada, itu titik tengah. So kita nak cari P, so senang je lah.
untuk dapatkan titik tengah, kita kena libatkan juga dengan titik Q ni. Jadi X1 dia adalah X1 dia kita kekalkan sebagai X1. Sekejap. Okey, kita nak cari jarak P, jarak pula, koordinat P. Okey, koordinat P adalah, kita tengok rumus segi rumus titik tengah. X1 plus X2 bagi 2, Y1 plus Y2 bagi 2. So, X1 adalah kita kekalkan sebagai X1 lah. Kita anggap untuk koordinat P ni adalah X1. X1 plus X2. Sekejap tak muat pula. Okay, kita nak sambung sini. X1 plus X2 kita ambil dekat titik P. Kita ambil dekat titik Q. Okay. Untuk Q kita tengok titik Q kita ada 2 sifar. So koordinat X dekat Q ni adalah 2. So kita buat 2 bahagi 2, koma Y1 ni tulis sebagai Y1 je lah, sebab dia untuk ni kita nak cari ni. Y1 ni adalah Y dekat sini ni. X1 adalah X dekat sini yang kita nak cari. Okay. So Y1 plus, kita tengok Y2 dekat titik Q. Y2 adalah kosong. So kita tulislah kosong sini. Kita bagi 2. Okay. So sama dengan, kita tengok titik tengah yang dapat adalah berapa? 0, 2 kan? Ni titik tengah tadi 0, 2. So kita tulis je lah 0, 2. Okay. So tak muat. Okay. Jadi daripada sini ni jauh. Daripada sini, daripada titik tengah tadi yang kita dapat tadi, kita kira menggunakan rumus algebra. Okay, first kali kita kira untuk paksi X dulu. Untuk paksi X untuk P. Okay, kita ada X1 plus 2 divided by 2 equals to 0. Okay, so X1 tambah 2 bahagi 2 sama dengan 0. Kita guna rumus algebra. Yang ni kita boleh darabkan dengan yang ni. 2 darab 0, 0. Jadi X1 plus 2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan, kita alihkan, kita akan dapat negatif 2. Ingat balik ni, positif alih ke sini akan jadi negatif, maksud negatif 2. So, kita dah dapat untuk X1. So untuk Y pula, untuk Y, untuk Y1 plus 0 divided by 2 equals to 2. So macam biasa, yang bawah ni darab, kita akan dapat Y1 plus 0 equals to 2 darab 2, 4. Okay, so Y1 sama dengan 4. Jadi jawapan dia adalah, tengoklah X1 ni. Okay, ni yang ni kita nak cari X dengan Y. Jadi X dengan Y ni, X ni merujuk kepada X1, Y merujuk kepada Y1. Jadi jawapan yang kita dapat adalah okay, ni.
Ni, yang ni kita nak cari. Dan yang ni kita dapat ni. Nampak tak ni? So, last kali jawapan dia adalah koordinat P adalah P. Kita tulis P. -2, 4. Tutup kurungan. Siap. Itu je. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk cara untuk solve problem yang melibatkan titik tengah juga. Seperti dalam buku teks tu nombor 6, iaitu titik tengah bagi segi 4 tepat dalam rajah di bawah adalah di asalan. Tentukan nilai A dan B, jarak bagi garis lurus BC dan koordinat B. Okey, bila dia kata titik tengah bagi segi 4 tepat ni di titik asalan, maksudnya kita boleh lukis ni paksi simetri. Paksi simetri. Okey, nampak dia lukis paksi simetri antara dekat tengah-tengah segi 4 tepat ni kan. So ni maksudnya kalau kita buat ke sini, jarak sini ke sini sama dengan sini ke sini. Faham tak? Bila kita buat satu garisan sambung C dengan A melalui O ni, kita akan dapat O ni sebagai titik asalan ataupun titik tengah kita. Jadi O dengan C sama je jarak dia dengan O dengan A. O ke C sama jarak dia dengan O ke A. Jadi macam tadi jugalah, macam soalan sebelum ni, dia guna rumus titik tengah. Okey, tengok A. Okey, untuk A, dulu Okey. X1 -3 tambah X2. X2 adalah B. Y1 adalah A plus Y2 adalah -4. Bagi 2. Dan kita akan dapat titik asalan iaitu 0, 0. Okey, jadi untuk dapatkan B, kita buatlah -3 plus B bagi 2 sama dengan 0. Kita alihkan, kita akan dapat -3 tambah B sama dengan 0. B sama dengan, kita alihkan 3 ni ke sebelah sana, kita akan dapat +3. Okey, siap B. Untuk A pula. A tambah -4. Jadi tolak kan. Tolak 4 per 2 sama dengan 0. A tolak 4 sama dengan 2. Darab 0, 0. A sama dengan, alihkan -4 ni ke sebelah sini, kita akan jadi negatif. Lepas alih dia akan jadi positif. Okey, siap. Jadi A adalah 4, B adalah 3. Okey, A adalah 4 dan B adalah 3. Ni jawapan kita untuk soalan A. Dia kena betul dua-dua ni baru dapat markah. Mungkin kalau betul salah satu ni dapat markah, tapi tak cukup lah, markah kurang. Dia kena dapat dua-dua betul baru dapat markah penuh. Okey, sebenarnya kalau kita selain daripada kita guna rumus ni, kalau kita tengok kat rajah ni sendiri, kita boleh tahu dah. Kita boleh cek balik betul pun tak jawapan ni. Okey, cuba tengok sini adalah dia kata jarak dia yang sama. Jarak yang dia kata titik tengah dia kat sini. Dekat O, titik asalan. Maksudnya sini ke sini sama dengan sini ke sini. Okey, jadi kat sini adalah X dia adalah -3. Dan A adalah dia tak bagi. So kalau kita tengok titik A dengan titik B ni, dia merupakan titik garis A dengan B ni merupakan paksi X sepunya. Paksi X sepunya maksudnya dia ada paksi Y sepunya. Maksudnya dia ada
dia berada di koordinat Y yang sama. Nampak tak ni? Ni Y. Dia ada di ketinggian yang sama. Maksudnya koordinat untuk Y tu dia akan sama lah. Tapi kita tak tahu berapa. Tapi kat sini A. Dekat titik A ni dia bagi A kecil ni untuk mewakili koordinat Y. Jadi untuk titik B sama juga A. So A adalah berapa kita dapat tadi? A adalah 4. So sini kita akan ada 4. So sini koordinat dia adalah, untuk B ni kita ada koordinat dia B 4. Tengok ni. Ni B 4. Bawah ni dekat C ni, dekat titik C. Nampak ni titik C. Titik C ni adalah paksi X sepunya. Maksudnya dia mempunyai koordinat pada paksi X yang sama. Tengok ni, kat sini B, sini pun B. Okey, jadi bila sini pun 4, jarak daripada titik asalan ke titik B ni 4, tinggi dia, maksudnya unit titik asalan ke titik pada titik koordinat yang ada garisan A dengan B ni adalah 4. Maksudnya titik O ke unit ke nilai Y yang dekat pasti Y ni untuk titik C pun juga akan jadi 4. Cuma beza dia positif dengan negatif. Ke atas adalah positif dan ke bawah adalah negatif. Jadi bila ke atas ni kita dah 4 itu positif. So sama juga bawah ni pun dia akan jarak dia 4 unit juga. Tapi dia akan jadi negatif. So sini adalah negatif 4. Lepas tu kita tengok sini. Kita ada negatif 3. Negatif 3 maksudnya sini dengan sini mesti sama jarak dia. Sini dengan sini mesti sama jarak dia. Maksudnya sini negatif 3, kat sini akan jadi 3 kan. Sebab sini negatif, sebelah kanan positif. Jadi kalau sebelah kiri negatif 3, sebelah kanan positif 3. Sebab dia titik tengah dia sama. Dia macam ibarat paksi simetri. Ingat balik, kalau paksi simetri kan kalau kita lipat kertas tu dia akan sama. Jarak dia akan sama. Jadi sini kita akan dapatlah B kita ni sebagai 3. So bila B ni 3, kita turun ke bawah pula untuk koordinat C. B dekat C ni pun 3 lah juga. So kita nampak tak? Kita dapat B ni 3. Sama kan? A kita dapat 4. Sama. So gitulah kita nak ni untuk recheck balik lah. Tapi sebaiknya kita kena buat jalan kira baru dapat markah. Okey. Tu baru soalan A. Kita nak buat soalan B pula. So kita tulis dulu sini. A 4, B 3. Okey, kita sapu sini. Okey, untuk B pula, jarak bagi garis lurus BC. Sekejap kita padam sini. Okey. Dia nak jarak bagi garis lurus BC. B ke C. Dia nak jarak. Jarak maksudnya, kita tengoklah dekat sini, daripada titik asalan ke koordinat dekat paksi Y bagi B ni adalah, tengok B ni, tengok A tadi kan kita dapat 4. So sini 4. Maksudnya sini pun 4. Maksudnya sini ke sini adalah 4. Okey. Seterusnya yang bawah ni pula, sini ke sini pun akan 4 juga. Walaupun kedudukan dia pada sebelah negatif, tapi kalau dikata jarak dia tak kira positif ke negatif, dia tak kira untuk jarak. Dia tak ada jarak positif ataupun jarak negatif. Negatif positif tu merujuk kepada arah dia.
Kalau arah kiri negatif, arah ke kanan positif. So, untuk B, jarak untuk BC ni adalah 4 tambah 4. Itu 8 unit. Sebab jarak dia kena letak unit kat belakang. So, jawapan untuk B tu adalah 8 unit. Okey, kita tengok C pula. C, koordinat bagi B. Koordinat bagi B, kita dah dapat tadi kan. A kita dah dapat 4 dan B kita dah dapat 3. Jadi kita tengok ni. So, koordinat bagi B adalah 3. A adalah 4. Siap. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Nombor kita akan buat nombor 9. Bolehlah kita buat nombor 9. Okey, nombor 9. Garisan yang menyambungkan titik negatif 8, 3 dan S3 mempunyai titik tengah 0, U. Sifar U. Hitung nilai S dan U. Okey, dia kata dia ada 3 titik. 1, 2, 3. Okey. Kita katakanlah ni titik A, ni titik B, ni titik C. Sekejap, dia kata yang mana titik tengah tadi? Okey, mempunyai titik tengah O, U. Okey, so titik tengah. Kita buatlah satu garisan. Kita ada titik kat sini 1, titik sini 1, kita ada titik tengah 1. Titik tengah ni kita katakanlah sini A, sini B, sini C. Okay, so untuk A, kita katakanlah yang ni A. Negatif 8, 3. B titik tengah adalah 0, U. Dan C adalah S, 3. Hitung nilai S dan U. Okay, first kali kita boleh kira mana-mana lah. Kita nak kira mana-mana satu dulu boleh lah aku. Okay, contohlah kalau kita kira, kita nak cari U dulu. Okay, U. Kita buatlah. Kita ingat balik rumus titik tengah macam mana. Okay, ingat balik rumus titik tengah adalah X1 plus X2 bagi 2. Y1 plus Y2 bagi 2. Okay, so kat sini kita nak cari S dululah. S ni kita tengok. Kita tengok S. S ni adalah paksi X ke paksi Y. Okay. S ni berada di paksi X. Ingat balik cara tulis koordinat adalah X, Y. Nilai pada paksi X dan nilai pada paksi Y. So S kat sini adalah merujuk kepada paksi X. Okay, so buatlah X1 plus X2 bahagi 2. So X1 kita adalah negatif 8. Okay. Ni adalah X1 kita. X1 ni adalah X2. Ni adalah titik tengah. So X1 kita adalah negatif 8. Tambah S bahagi 2. Kita akan dapat dengan kosong. Nampak tak ni? Kosong. Ni titik tengah kita. Kita sepatutnya dapat ni kosong. Kalau X1 tambah X2 kita akan dapat kosong. X1 tambah X2 bahagi 2 kita akan dapat kosong. So macam biasa alihkan. Kita akan dapat negatif 8 tambah S sama dengan kosong. S sama dengan alihkan sebelah sana negatif akan jadi positif. Siap. So sama juga dengan Y ni. Okay, sama juga dengan cara kira untuk U. Okay, cuba kita tengok U. U ni adalah U ni berada di paksi Y. So kita tengoklah Y1 kita adalah 3, Y2 kita adalah 3 juga. So kita buatlah 3
tambah 3 bagi 2, kita akan dapat U. So, 3 tambah 3 akan dapat 6. 6 bagi 2, dapat 3 balik. So, U adalah okay, 6 bagi 2 sama dengan U. 3 sama dengan U. So, sama juga dengan U sama dengan 3. Siap. So, dah dapatlah nilai kita untuk S dengan U. Menjawab soalan. Okey. Dan soalan-soalan lain, sila jadikannya sebagai tugasan untuk hari ini, untuk tutorial hari ini. Okey. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.